Adik-adik, saatnya kita belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya, menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar, harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk, kita simak bersama-sama video ini. Kalian tahu tidak bahwa negara kita, Indonesia, itu memiliki pasokan air yang cukup banyak? Karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa di antaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan. Dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah-rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Jadi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Lingkungan menjadi
menjadi penyedia berbagai sumber daya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Begitupun juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi lingkungan itu. Ada yang tahu fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia itu apa? Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, sebagai tempat mencari makanan. Manusia memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makanan. Yang kedua, sebagai tempat bekerja dan berkarya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja. Dan yang ketiga, yaitu sebagai tempat tinggal. Salah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya fungsi lingkungan untuk makhluk hidup. Siapa sih yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan? Ya, tentu saja itu adalah tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga dan merawat ataupun merusak lingkungan. Jika masyarakat telah mempunyai kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat dan nyaman untuk ditempati. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Panas. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pintar ya. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia, Jamrut Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam nan memikat. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Penyu itu mempunyai tangan dan kaki. Dia jalannya seperti gini. Menyelamati rumah laba-laba. Seperti ada yang menggoyangkan tempat tidurnya. Dia tuh ngerasa jaringnya itu ajaib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi gak bakal pernah habis. Kalau sudah bisa baca, baca sendiri. Tahu nggak? Orang yang paling dekat sama gue, temen gue dari kecil. Cerita romantis dua sahabat sangat percaya pada astrologi dan mimpi dalam mencari cinta. Si Taurus yang jatuh di rumah ke-7 itu harus gue temuin sebelum ulang tahun gue. Dan mimpi namun tak pernah menjadi nyata. Bahwa kita mempunyai problem. Rumah ke-7, Rabu 29 Juli 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan menumbuhkan kesadaran untuk merawat lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Salah satunya adalah melalui lagu. Yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama.
sekali bukan lagunya? Agar dapat menyanyikan sebuah lagu dengan baik, seseorang harus belajar mengenai nada dan tempo lagu. Yuk kita belajar bersama mengenai nada dan tempo lagu. Kita praktekkan bersama ya latihan vokal berikut ini. Wah, tidak terasa kita sudah belajar banyak kali ini. Kira-kira kalian dapat menyimpulkan tidak apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar bahwa manusia sangat bergantung dengan alam. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam, kita harus menjaga dan merawat alam dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Kalian tetap semangat belajar ya. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Fi amanillah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Menurutmu, apa yang terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air dan listrik? Dicatat ya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air dan listrik? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Ayahku adalah seorang tukang roti. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi, ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Dan aku sangat bangga dengan ayahku. Mari bersama, junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Obrolan tentang kesehatan, ragam topik menarik seputar pola hidup sehat, mengenali berbagai gejala penyakit dan cara penanggulangannya. Hai, saya Dok Bun. Saya Dok ya. Kami berdua ada di Indonesia Sehat. Karena sehat itu asik. Mau sehat? Selalu saksikan Indonesia Sehat. Tiap hari Senin sampai Jumat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap cerdas di tengah perjuangan melawan corona. Kegiatan pembelajaran dari rumah merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong dalam melawan corona. Untuk menunjang hal tersebut, Kemendikbud memberlakukan Permendikbud baru terkait program BOS. Berikut 3 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, pembiayaan honor bagi guru non-ASN diatur lebih fleksibel. Selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, guru non-ASN berhak menerima dana BOS apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kedua,
aturan mengenai pembayaran honor maksimal 50% kepada guru non-ASN tidak berlaku selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama kegiatan pembelajaran di rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOS membantu operasional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kids, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di Laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Nah adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Indonesia sangat terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya.
Namun, mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun setiap tahunnya? Tuliskan pendapatmu. Dicatat ya, Indonesia sangat terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun, mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun setiap tahunnya? Tuliskan pendapatmu. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, hey sudah biasa, hey ho. Hai Kapten Bipo, lagu apa itu? Emangnya nenek dan kakek kamu itu pelaut ya? Hai Lula, nenek moyang kita itu pelaut. Kita itu sangat terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu, yang disingkat dengan SDA bukan? Tepat sekali. SDA adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya bisa disebut sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Selamat siang Kapten, saya Bol. Bersama dengan Pak Patok, kami sedang mau menangkap ikan. Kapten, interupsi dong. Ikan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan? Kalau enggak, nanti setelah ditangkap oleh para nelayan, ikan di lautan ini bakal habis deh. Ya Lula, SDA yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan, termasuk hasil perikanan. Para nelayan kalau menangkap ikan dengan menggunakan jala ya Kapten? Ya, sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Karena itu bisa merusak lingkungan laut kita. Untuk SDA yang dapat diperbaharui, bisa kita olah supaya menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Ada dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga hasil hutan. Contohnya dari segi pertanian. Sebenarnya negara kita sudah terkenal juga sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kita bisa menyediakan kebutuhan hidup masyarakat seperti padi, jagung, dan juga sayur mayur. Jadi kebayang, jika SDA bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan dampaknya perekonomian bangsa kita pasti naik. Seperti laut yang kita arungi sekarang ini, sangatlah bersih sampah, dan limbah tidak dibuang sembarangan ke lautan. Termasuk tidak boleh juga dibuang ke hutan, sungai, dan danau. Baiklah Lula, mari kita berjalan lagi ke arah selatan. Dadah Bol, dadah Pak Patok. Nah adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam? Dicatat ya. Menurutmu apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T terdepan,
terluar, dan tertinggal bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar sains sambil bermain di jalanan kota di negara Prancis, yaitu tentang pesawat terbang. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi literasi. 1. Mengenali informasi yang akurat dan berdasar fakta. 2. Membuat hipotesis sederhana dalam konteks yang spesifik. Comment est venue à l'homme l'idée de voler? Les premières expériences pour faire voler des avions ont été conduites par quelqu'un que tout le monde connaît, Léonard de Vinci. On le prenait pour un fou d'ailleurs. Il n'était pas fou. Léonard de Vinci était quelqu'un qui était doté d'un très grand sens de l'observation. Il a essayé de reproduire le vol de ce que tout le monde peut observer autour de nous, les oiseaux. Et donc il a essayé de faire des ailes qui ressemblaient à des ailes d'oiseaux. Mais que manquait-il à Léonard de Vinci pour arriver à faire voler correctement un avion? Il lui manquait deux choses. La première chose, c'est la compréhension des phénomènes physiques qui amènent à la création de la force de portance. Et d'autre part, il lui manquait le moyen d'animer son avion d'une vitesse suffisante. Ses disciples qui pédalaient pour essayer d'animer son avion d'une vitesse suffisante n'ont jamais réussi à atteindre la vitesse en question. Ce qui fait que les expériences se sont finies avec des jambes cassées. Et qu'il a fini par abandonner. Et les gens ont commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les ailes des oiseaux permettent aux oiseaux de voler. Et donc, comment a été découverte la force de portance? Eh bien, curieusement, elle a été découverte au XVIIIe siècle par le mathématicien et physicien suisse Bernoulli, mais pas sur des ailes. En utilisant des dispositifs de ce genre-là, qui sont des dispositifs analogues, finalement, à ce qui se passe sur une aile d'avion. Nous allons voir comment. Si nos deux petites boules ici pendent au bout de leur fil, ici, en principe, elles doivent pendre immobiles. Pourquoi? Parce que de même qu'autour de la feuille, en principe s'il n'y avait pas de vent, la pression de l'air serait égale des deux côtés, donc aucune force ne s'exerce sur la feuille. Eh bien, ici, la pression de l'air étant égale partout autour des deux boules, les deux boules donc resteraient en équilibre. Quand nous donnons de la vitesse à l'air au-dessus de notre feuille, alors on peut le faire en soufflant normalement si vous êtes à l'intérieur, mais ici le vent va souffler pour nous, eh bien vous voyez que nous avons une véritable aile. Et si je la lâche, elle partirait comme une aile. On fait l'expérience? Elle vole. Maintenant, admettons qu'il me vienne l'idée de souffler entre les deux boules, de créer un courant d'air entre les deux boules. Eh bien, que va-t-il se passer?
Ça s'écarte, ça bouge pas, ça se rapproche. Alors, comme toujours en physique, il faut faire l'expérience. Souffler entre les deux boules très fort. Voilà. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que les deux boules se rapprochent quand on souffle entre elles. Vous avez chassé l'air en permanence. Et vous avez créé donc une dépression entre les deux boules. De même qu'on avait créé, en soufflant au-dessus de l'aile, une dépression au-dessus de l'aile. Mais l'air extérieur, auquel vous n'avez pas touché, puisque vous n'avez soufflé qu'entre les deux boules, eh bien cet air extérieur va garder toujours une pression qui va être maintenant plus forte que la pression de l'air entre les deux boules. Et c'est cette différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur qui a fait apparaître une force, qui est une force de portance. Une force exactement de même nature que la force qui fait tenir les ailes d'un avion dans l'air, qui permet à l'avion de se maintenir en vol. Alors que restait-il à faire une fois qu'on a expliqué vraiment le principe de la création de la force de portance? Bien, il restait à disposer d'un moteur suffisamment puissant pour arriver à donner suffisamment de vitesse à une machine volante qui pouvait emporter une personne. Eh bien, c'est ce qui a été fait pour la première fois en 1890 à Muret, à 20 km d'ici, par Clément Ader. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Clément Ader est à l'origine du nom avion. C'est le nom dont il a baptisé ces machines volantes et qui vient du latin aves, qui veut dire l'oiseau. Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku dan tas, Bu. Dengan ini. Tidak ada hal yang paling membanggakan selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sedang membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. De quoi aura besoin un avion pour voler? Il va avoir besoin d'ailes. Donc première chose, nous allons lui former ses ailes. Alors je vous recommande de faire de grandes ailes. Vous avez dû remarquer que les oiseaux qui ont de grandes ailes volent mieux que ceux qui ont de petites ailes. Qu'est-ce qui vole le mieux à votre avis, un aigle ou un pingouin? Un aigle, hein. Et la taille des ailes n'est pas la même non plus. Donc il faut faire de grandes ailes. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir des ailes. Il faut qu'il y ait deux autres choses. Que faut-il à un avion? Est-ce qu'il volerait dans l'espace? Non. Donc il lui faut de petites ailes. Non, non, il a les ailes. Il lui faut de l'air. Et une fois qu'on a des ailes et de l'air, est-ce que ça suffit? Parce que si je laisse mon avion livré à lui-même, il tombe. Et donc il faudra une troisième chose pour que mon avion vole. Il faudra donner de la vitesse à mes ailes. Ou, de façon équivalente, donner de la vitesse à l'air au-dessus de l'aile. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir un avion qui tombe une fois livré à lui-même, une fois que nous lui aurons donné de la vitesse, nous allons avoir un avion qui vole.
Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que votre avion, quand il est livré à lui-même, sans être animé d'aucune vitesse, il tombe? Il tombe parce qu'une force l'attire vers le bas. Quelle est la force qui l'attire vers le bas? La force de gravité, la même qui fait que nous tenons par terre. La même qui fait que si nous sautons à l'air, spontanément, nous allons retomber. Elle nous attire vers le bas. C'est celle-ci qui tire l'avion vers le bas. Et elle tirera l'avion vers le bas en permanence. Alors pour que l'avion vole, il faut qu'en donnant de la vitesse à l'air, nous ayons donné naissance à une autre force qui vienne contrebalancer l'effet de la force de pesanteur en s'opposant à elle, c'est-à-dire en poussant l'avion vers le haut. Ce qu'on appelle la force de portance. Et cette force de portance, comment trouve-t-elle son origine dans l'écoulement de l'air au-dessus de l'aile de l'avion? Eh bien, elle trouve son origine par le fait que quand l'air s'écoule au-dessus de l'aile de l'avion,